Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah kurnia-Nya dapat kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah, surah yang kelima, juzuk yang keenam, surah yang kelima, juzuk yang keenam. Ayat yang kita akan baca pada pagi ini iaitu ayat 69, ayat 69 sehingga ayat 71. 6971. Pendek lah. Orang panggil 3 ayat. Dalam ayat yang kita akan bincang ini, insya-Allah Allah SWT nyatakan 4 kumpulan asalnya beriman. Kemudian ada di antara mereka yang menyeleweng, iaitulah puak Yahudi, Nasara, dan dipanggil As-Sabi'un. Kemudian Allah nyatakan di antara Bani Israel kejahatan dia, selain daripada menyelewengkan kitab Allah, mereka juga membunuh beberapa orang Nabi. Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya dibunuh. Allahu Akbar. Nabi kena bunuh. Kemudian mereka, di antara sifat mereka juga tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini buta, Tuhan tulis, wasamu, buta tuli. Tak dengar kebenaran. Orang yang tak dengar kebenaran ini dipanggil tuli. Orang yang tak tengok dalil bukti ada Allah panggil buta. Walaupun dia mata celak, tapi buta mata hati, tuli telinga hati, tak dengar apa. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita bimbang hak ni, mata celak tapi buta. Telinga gerak berlubang tapi tak dengar. Tuli. Allah. Tuli dari hidayah. Tuli atas dunia ni sebenarnya lau dah kayak begitu. Orang lau. Lah ni ada alat dia pasal dalam telinga ni, bolehlah membantu dengar. Tapi kalau tuli hidayah, tak salah. Wak marilah siapa pun bercakap tak jadi berlaku. Wak mari ustaz kampung pun tak jadi. Wak mari imam masjid haram pun tak jadi juga. Boleh ambil gambar, lepas tu kutuk imam. Nak kata apa? Allahul musta'an. Baik, para pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 216, surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 69. Hayya naqra. Mari kita baca ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا
كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Tengok tafsir pula. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ini kumpulan pertama, mukmin. Orang-orang Yahudi, dua. Orang-orang sabiin ke sabiun, dia tengok baris kan. Tiga. Dan orang-orang Nasara, empat. Sesiapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan semua rasul-rasulnya, meliputi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada hari akhirat serta beramal saleh, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Nah, itu dia panggil asalnya begitulah. Maknanya seruan ini supaya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pergi pada munasabatul ayah. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma bayyana Allah Ta'ala anna ahlal kitab laisu ala syai'. Dalam ayat yang lepas Allah kata ahli kitab tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala selagi mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayyana anna hadzal hukm fil kull. Maka datang ayat ini Allah nyatakan bukan ahli kitab saja, sabiin ke orang lain ke siapa dia atas dunia ni, manusia atas dunia ni, la yahsulu li ahadin fadilatun, tak akan dapat kedudukan yang baik, tidak akan dapat sesuatu kemuliaan illa idza amana billah, kecuali apabila mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kalau kamu beriman baru jadi. Ini dia panggil itu yang pertama. Yang kedua, munasabah yang kedua, setelah Allah Ta'ala nyatakan kejahatan Yahudi, maka dalam ayat ini Allah buka pintu, berimanlah Yahudi, mujahat setara mana pun, Allah Ta'ala kalau kamu beriman kepada Allah, berasulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala terima amalan kamu. Itu dia panggil munasabah. Dari sudut tafsir, kita pergi ke tafsir dulu. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman. Ai innal muslimin, orang Islam di sini, wahum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hadu, adhadu, iaitulah Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini qabla nasqi dinihim, sebelum terbatalnya syariat mereka. Mana sebelum hari Quran, Ahlul Kitab, dia beriman dengan Taurat, beramal dengan undang-undang Taurat, maka itu Yahudi yang beriman. Was-sabiin, sabiin ini siapa dia sabiin ni? Kita mengharapkan Tuan Syekh penterjemah kita ni tulis sabiin, tapi dia tak tulis. Bila tak tulis kita kena tulis. Tulis ni pelajar, as-sabiun qaumun la dina lahum, satu kaum yang tidak ada agama bagi mereka, tapi dia duduk atas landasan fitrah.
Fitrah dia kata la ilaha illallah. Tapi dia tak ada agama. Dia tak erti solat, dia tak tahu zakat, tak tahu apa benda. Itu dia panggil sabiin. Ada kata mereka ni pergi sembah malaikat. Jadi ada katanya sabiin ni asalnya ahli kitab, tapi dia sabi'. Sabi' maknanya tinggalkan. Tinggal ke ajaran asal, pergi jadi tak ada ajaran. Kita nak kata apa sabi' ni? Sabi' ni mana orang hok lari daripada kita asal. Keluar daripada agama dia pergi masuk agama lain. Itu di antara sabi'un. Sabi'un ataupun sabi'in. Jadi sabi' ni mari puak-puak sabi' ni ada dua. Tulis tu. Wahum firaqun. Ada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama yang disebut di sini as-sabi'atul hunafa. As-sabi'atu al-hunafa, orang yang tak ada agama tapi jiwa dia murni. Dia tak sembah berhala, dia tidak buat benda-benda dosa-dosa, tak ada. Jadi dia kekal di atas fitrah yang baik, mengakui ada Allah, tapi dia tak ada agama. Ini pelik sikitlah. Tidak macam Yahudi dengan Nasara ada kitab. Jadi mereka ni gitu duduk. Dia mengharamkan kezaliman dan segala benda yang keji dan lain-lain. Tapi dia tidak terikat dengan mana-mana agama. La millah wala nihlah. Allahu Akbar. Kemudian mari kumpulan yang ketiga, yang keempat, wan nasara. Nasara, puak-puak Nasara sebelum dibatalkan undang-undang Injil, sebelum mereka putar belikkan Injil, maknanya asas ini innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara, dia panggil asalnya semuanya beriman kepada Allah Taala. Tetapi selepas daripada berlaku penyelewengan, maka lari habis tak tahulah kuana. Allahu Akbar. Itulah ulasan Ibnu Katsir kata, wa azharul aqwal, pendapat yang paling kuat sabi' itu annahum qaumun laisu ala dinil yahud walal nasara walal majus walal musyrikin. Dia kafir syirik budak juga. Wa innahum qaumun baquna ala fitratihim. Jadi sebab itulah orang kafir bila tengok orang Islam, orang Mekah masuk Islam, dia panggil sabi'. Sabi' tadi, sabi' mana orang yang meninggalkan agama asal, meninggal agama syirik, pergi pada tauhid. Itu kata ulasan Ibnu Katsir. Baiklah. Tengok dalam ayat ini Tuhan kata, "Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan." Ay man amana min atba'i hazil milal billahi tahaqqa. Semua pengikut-pengikut agama asal itu, siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mengikut ajaran Allah Azza wa Jalla, dan beriman dengan hari pembalasan, beriman dengan hari kiamat dan pembalasannya, kemudian dia beramal dengan amal soleh yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan ikhlasnya mengikut syariat Allah, maka mereka akan dapat kebaikan. Jadi kata di ahli tafsir, hukum ini, hukum kebaikan ini kepada semua pengikut Rasul yang diutuskan pada zaman masing-masing. Sebelum kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ba'da bi'sati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada dibangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yu'addu mu'minan man lam yu'min bi risalatihi. Maka tidak dikira beriman siapa tidak beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa tidak beramal dengan syariat Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betullah kita bimbang hari ini ada sekumpulan manusia ni mendakwa dia keluar daripada syariat, keluar atas dasar dia ni ahli hakikat, ahli makrifat, keluar daripada syariat. Kenapa tak semaya tu? Dia tak semaya sini, dia semaya Mekah. Semaya Mekah apa duduk selebek tidur sini? Semaya di Mekah. Lepas tu waktu orang semaya Zuhur tadi, dia semaya apa?
Zuhur pak kita pukul 1, Mekah baru pukul 7, pukul 6. Baru pukul 6 pagi. Maya Zuhur apa pergi Mekah. Waktu beza 5 jam. Ini masalah yang berlaku lah ni. Tapi pengikut ni, pentasuk ni boleh percaya tu benda lagu tu. Syekh kami jangan main, dia maya Mekah. Jadi waktu makan awak sedia ke pinggir kosong. Kata oleh kerana tu ayah maya Mekah, buat balik nasi mandi arak ni. Nasi anak unta awak klik bagi. Baru pecah bengkel jawab dia. Dia kena main orang lagu tu. Pada lawai dia panggil lawai bodoh gitu ya, tak usah duduk lawai belak-belak. Tapi ketaksuban melampau ni orang percaya benda lagu tu. Boleh percaya. Boleh percaya. Benda pelik orang percaya. Wak mari hak sunnah Nabi ni, payahlah nak percaya. Tak boleh beramal dengan sunnah ustaz, jadi sesat. Beramal dengan sunnah sesat. Tak boleh berpegang dengan Quran, jadi sesat. Habis nak pegang dengan apa? Dengan Taurat. Nak pegang dengan Injil. Pegang dengan kitab-kitab yang dikarang oleh orang. Hak nak Allah Ta'ala turun ni jadi sesat. Itulah cara menakut. Cuma kalau tafsir salah, sesat sungguh. Tapi nak letak poin ikut Quran sesat lah. Menakut-nakutkan orang nak belajar Quran lah. Ini bahayanya kita. Baiklah. Kalau mereka beriman betul-betul, Allah bagi jaminan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mu jangan bimbang, tak ada takut untuk masa depan dan tidak duka cita benda yang sudah lepas. Jadi hak kita jadi kata bila orang beriman dia tak takut. Masa depan dia cemerlang, di akhirat esok masuk syurga. Orang yang dia tinggalkan anak cucu Tuhan jaga. Nak kata apa? Alhamdulillah. Tapi kalau duduk main penipal lagu ni, budak-budak kata tak agak cetong lagu ni. Duduk main kafir tak ikut beriman, jangan main. Baik, tamaklah ayat yang pertama, kita pindah ayat kedua, ayat 70. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Dan demi sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian ikat setia dari Bani Israel supaya beriman kepada Allah, ikut Taurat, ikut Injil, jangan hidup mutablik. Dan kami telah utuskan kepada mereka beberapa orang rasul. Kita dah bincang dalam seri lepas, rasul dari kalangan Bani Israel. Ramai. Israel itu siapa? Nabi Yaqub. Anak cucu dia, Al-Asbab, semua tu nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nak kata apa? Dan kami telah utuskan pada mereka beberapa orang rasul. Tetapi nak sedih. Tiap-tiap kali datang seorang rasul pada mereka dengan membawa apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu mereka, mereka dustakan sebahagian dari rasul-rasul itu dan mereka bunuh sebahagian lain. La haula wala quwata illa billah. Senang-senang orang panggil sewenang-wenangnya. Bohong. Kenapa lawai sangat? Bunuh. Dalam Anbiya Bani Israil dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam dibunuh. Allahu akbar. Munasabah ayat ini sekejap. Lamma kanatil bisyaratu fil ayatis sabiqah, dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala beri dua jaminan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak takut, tak duka cita. Orang yang beriman akan nak masuk syurga. Atas dunia pun tak takut, di akhirat syurga. Tapi yang peliknya, wat ta'ajjub mimman lam yusari ilaih. Peliknya ahli kitab buat bodoh yang tak tahu. Bahkan dalam ayat lain Allah kata yusari'una fil kufri, mereka lebih cepat ikut jalan kafir. Offer, tawaran istimewa dari Allah tidak menarik bagi mereka. Tidak mendapat perhatian. Nak kata apa? Tak cukup iklan. Sampai dah ke telinga dia. Allahu akbar.
Maka walaupun benda tu benda berlaku zaman dulu, perjanjian tu, tapi ayat ini turun zaman Nabi, iaitu kata ulama tafsir, Allah nak peringatkan anak cucu dengan apa yang berlaku pada tok nenek. Maka datanglah ayat Quran ini, walaqad akhadna mitsaq bani Bani Israel yang ada zaman Nabi ni celek mata. Khabar molek, tok nenek dulu sudah buat perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla untuk taat setia. Tapi apa boleh buat? Allahul musta'an. Itulah cerita ayat, munasabah ayat. Dari sudut tafsir ayat, laqad akhadna mitsaqa bani Israil. Wallahi demi Allah, laqad akhadna 'alal yahud ahdan thaqilan muakkadan. Kami telah buat perjanjian yang berat, yang perjanjian yang kuat dengan Yahudi. Untuk apa? Untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan tauhid kepada Allah Ta'ala. Ingat ke tidak, dalam beberapa siri kuliah dulu, Allah Ta'ala angkat bukit Tursena mari tak kepala dia. Dia celak sebelah mata tengok, sebelah mata lagi duduk kat bawah. Kerah pedas sungguh pok ni. Nak kata apa? Wa arsalna ilaihim rusula. Kami telah hantar kepada mereka beberapa orang rasul. Hantar dah untuk berdakwah. Pelajar yang rajin menulis tanda ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Maidah ayat 12 yang lepas. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'asna minhum 12 naqiban sampai ke akhir ayat. Kita dah Allah Taala telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Kami telah hantar pada mereka 12 ketua. Jadi tak dengar kata juga nak kata apa dah. Jadi ayat ini ditafsir dengan ayat Al-Maidah 12 yang lalu. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Ai kullama atahum rasul min ulaika rasul. Setiap kali datang rasul-rasul utusan Allah Taala daripada rasul-rasul di kalangan mereka, Allah Taala bila rasul bawa bima la tashtahi anfusuhum, bila rasul bawa ajaran yang bercanggah dengan kehendak nafsu mereka dan tidak bertepatan dengan kehendak dia, naqadu tilkal uhudi wal mawasik, mereka batalkan perjanjian itu sewenang-wenangnya. Wa'anadu tilkar rasul wa'aduhu, mereka telah khianat pada rasul, menyakitinya, memusuhinya, mendustakannya. Wa qatalu ba'dal akhar, dan mereka telah bunuh sebahagian daripada rasul. Allahu akbar. Berat kita nyakit ni. Berat ke tidak? Tak berat ke mana? Rabi atas Allah Ta'ala hantar mari dengan begitu sifat lemah lembut, sifat kasih sayang, sifat seorang murabbi, da'i, bunuh. Tanda pelajar. Di antara Nabi yang dibunuh, Nabi Zakaria dan Yahya. Allahul musta'an. Nabi Zakaria dengan Yahya ni di antara Nabi yang dibunuh. Dibunuh oleh puak-puak Yahudi ni, bunuh ni. Bukan orang lain. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Baiklah, kita pindah kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-71. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan mereka juga menyangka bahawa tidak akan berlaku sebarang bencana, tak ada ujian ke atas mereka. Lalu mereka membutakan mata dan memekakkan telinga. Ingat, ini kali pertama. Dia dua kali. Lepas tu dia insaf, mereka bertaubat, kemudian Allah menerima taubat mereka. Tuhan terima taubat. Summa amu wa sammu katsirun pula dah. Setelah itu kebanyakan ramai dari mereka membutakan mata pula dan memekakkan telinga.
Ayat yang kedua ni Tuhan tak sebut dah terima taubat tak terima taubat sebab dia tak bertaubat. Wallahu basirun bima ya'malun. Padahal Allah Taala melihat akan apa yang mereka lakukan. Tak ada nasib. Kata orang bukan salah ibu mengandung tapi nasib tak beruntung. Duduk jumpa dengan Nabi, kau lawan Nabi. Di tangan ada kitab Taurat tapi diputar belikkan. Ada Injil dipermain-mainkan. Nah, jangan bimbang, jangan alpa. Ada Quran tidak diamalkan. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ada Quran tidak diamalkan. Setakat tu lah boleh. Dia buat musyawarah pertandingan. Kita kata itu satu usaha yang baik. Tapi di mana undang-undang Al-Quran? Kenapa tidak diperlembagaankan undang-undang Quran? Kenapa? Dalam dunia ini ada 50 lebih OIC, Rabitatul Alamil Islami, ikatan negara-negara Islam. Tapi berapa negara aja yang berani istihar Al-Quran dusturuna, Al-Quran sebagai perlembagaan? Berapa negara ada? Berapa negara yang laksanakan undang-undang jenayah syariah? Tuan-tuan cari senara sendirilah. Kita nak sebut panjang senara yang tak buat daripada senara yang buat. Masya Allah, tabarakah. Baik. Wahasibu alla takuna fitnatun. Ai wa zanna bani Israil alla yatarattab. Bani Israel duk sangka tak ada apa-apa. Mereka batal perjanjian ke, tak ikut Taurat ke, tak ikut Injil ke, dia ingat nothing. Dia kata tak ada apa-apa, beres je. Mereka mendustakan rasul-rasul dan membunuh nabi-nabi pun dia ingat tidak jadi masalah. Allah SWT dia tak ambil tindakan segera, tapi dia akan ambil tindakan apabila sampai masa. Jadi bila mereka buat kejahatan itu, maka datanglah fa'amu wa sammu, ay fatarattab ala zannihimul fasid. Kesan daripada keburuknya perangai mereka, tak menerima dakwah Nabi, tidak beramal dengannya, maka mereka telah buta dan tuli daripada menerima kebenaran. Fala yasma'una haqqan, tak dengar benda yang benar. Telinga bukannya sombak, telinga ada, tahi telinga boleh korek, tapi hidayah tak boleh tembus masuk. La haula wala quwata illa billah. Ini yang kita takut. Hidayah tidak tembus masuk dalam telinga dia. Mata celek tapi tak nampak kebenaran. Dia panggil buta di siang hari. Ini dahsyat. Berhak kita buta siang hari ni. Tengok dia punya nota. Baik. Summa taba'allahu alaihi ay summa waffaqahumullahu li taubati. Bila dia lara buat benda karut ni, Allah Taala bagi taufik dia bertaubat. Mereka pun bertaubat. Alhamdulillah. Wa rafa'anhumul fitnah allati aqabahum biha. Allah Ta'ala angkatlah ujian yang menimpa mereka. Fa'anabu wa raja'u amma kanu. Mereka ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kali pertama. Kali pertama jelas. Dia lara, dia engkar, kemudian dia taubat. Tuhan terima. Tak lama lepas pada tu, summa'amu wa sammu katsirun minhum, ay ba'da taubatillahi ta'ala alaihim wastinqadhihim minal halakah. Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada binasa. Allah Ta'ala terima taubat mereka. Lam yastamir, tidak berkekalan taubat. Ramai di kalangan mereka inqalabu ila halihimul qabihah, balik semula menjadi manusia jahat, manusia celaka, manusia macam-macam. Wa'adu ila dhalalihimul qadim, mereka kembali melakukan maksiat dan penderhakaan. Nah, ini bahaya. Orang panggil taubat separuh jalan, tidak taubat sampai penghujung jalan. Allah, ya Allah. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala hidayahkan kita. Hidayahkan kita semua bertaubat sepanjang zaman.
InsyaAllah sampai kita mati. Tapi puak ni tak dia main. Kata Syekh, tulis analisa daripada Syekh Ibnu Ashur rahimahullah, kata waqad waqafal kalam inda hazal ama was-sam ats-tsani. Tengok, kali yang pertama Tuhan sebut buta, tuli, summa taba, mereka taubat. Jadi ada dua kali. Kali yang kedua, summa amu wa sammu katsirum minhum, Allah Taala tak sebut taubat kali yang kedua. Les walam yazkur anna Allah taba alaihim ba'dahu. Fadalla, ini analisa Ibnu Ashur, fadalla ala anhum a'radu anil haqqi i'radan syadidan marratan saniyah. Nah, kali yang kedua dia derhaka sungguh, tak taubat dah. Sampai Allah Taala matikan mereka. Mati dari kafir. Nauzubillah. Allahul musta'an. Itu dia panggil itu analisa Ibnu Ashur. Adapun analisa daripada Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dalam kitab Adwa, dia kata zakara ta'ala fi hadhil ayatil karimah anna bani Israil amu wa samu marratain. Dua kali dia buat perangai. Kali pertama Allah Taala terima taubat, kali yang kedua Tuhan tak terima taubat. Manakah detail ayat ini? Tanda detail ayat ini, tafsil zalika, pendetailan ayat ini duduk di ayat, tanda ni pelajar, duduk di surah Al-Isra ayat 4 hingga 7. Tanda ni ahli-ahli tadabbur kita ni kena semok balik ayat ni. Panjang, anda tak sempat nak baca sini kerana masa terhad, jadi ayat itu panjang. Jadi di antara dalam ayat itu Allah Taala sebut summaradadna lakumul karrata alaihim wa amdarnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian bila Allah Taala beri nikmat yang besar, pop dia kafir pula. Habis dah lah. Sebab itulah Allah Taala bagi amaran wa in udtum udna. Mu balik semula jadi kafir, aku balik semula dengan azab. Allahu akbar. Maka mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali semula kafir dengan menderhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah sembunyi sifat Nabi yang ada dalam kitab Taurat. Maka Allah Taala kembali kehinaan ke atas mereka dengan apa? Tengok dalam buku Madinah ni saya telah huraikan. Tuan-tuan cari kitab ni, Yahudi di Madinah. Di bawah tajuk Al-Yahud fil Madinah. Yahudi di Madinah ni, maka yang pertama sekali dia panggil Bani Qainuqa, dihalau keluar. Bani Nadir dihalau keluar. Sebagian Allah Taala sebut dalam suratul Hasyri. Tengok dalam tafsir kita siri yang pertama dulu, suratul Hasyri sudah ada. Adapun Bani Quraizah, tulis kita ni, Bani Quraizah, inilah yang terjahat di kalangan mereka. Allah Taala izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tangkap mereka, tawan mereka, bunuh laki-laki yang wanita dijadikan tawanan. Hina, khizyun fid dunya, kehinaan di atas dunia sebab perbuatan jahat. Allah Taala sebut dalam Quran, in udtum udna. Mulang balik, aku ulang balik dia punya apa yang berlaku. Maka di sini para jemaah sekalian, ini dalam kitab analisa daripada daripada kitab Al-Munir, tafsir Munir, dia kata mereka duk sangka bila dia baik, lepas tu dia lawan balik, tinggal Taurat, ingat ke beres. Salah rupanya. Hasil daripada kejahatan mereka itu, Allah Ta'ala bawa mari beberapa tentera yang besar tawan mereka. Di antaranya tentera Babylon. Tentera Babylon ni masuk Masjid Aqsa, bakar masjid, rampas harta benda mereka, dan anak-anak mereka menjadi tawanan. Itu kali pertama. Summa taballahu alaihim, kemudian Allah Ta'ala terima taubat mereka. Allah Ta'ala kembali ke semula kerajaan mereka di bawah Raja Parsi, Malik Mulukul Furs.
Raja Parsi mari, hidup mula Baitul Maqdis. Orang yang telah ditawan oleh Bukhtanasar hantar balik ke Palestin. Itu yang pertama. Kemudian duduk elok-elok dengan nikmat yang besar, mereka jahat pula minta nak tengok Tuhan. Nak tengok Tuhan. Tak puas hati main kitab Taurat tak ada, nak tengok Tuhan sendiri. Biar Tuhan mari cerita ke dia. Suruh Tuhan mari ceramah dia. Wa qatalu al-anbiya, dan mereka bunuh nabi-nabi seperti Nabi Zakaria dengan Yahya. Wa hawalu qatla Isa, mereka telah cuba untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bila baca begini, Allah Ta'ala hantar mari tentera Parsi tawan mereka. Kemudian datang tentera Rom, hilanglah kerajaan mereka. Sampai hari ini pun Palestin tidak menjadi milik Yahudi, cuma mereka menjadi pendatang haram ke Palestin. Itulah dalam cerita dalam ayat ini Tuhan kata, summa amu wasamu kathirum, kali yang kedua mereka tak insaf, maka punahlah keadaan mereka, wal iyaz billah. Habislah kita ayat secara ringkas-ringkas tafsir. Maknanya dua kali kejahatan yang pertama dia ditawan dan dia taubat, Allah terima. Masuk kejahatan yang kedua, habis negara dia hilang. Tengok di akhir ayat, wallahu basirum bima ya'malun. Padahal Allah amat melihat akan apa yang mereka lakukan. Tuhan tengok belakang buat. Baiklah para jemaah sekalian, saya tak nak panjangkan. Kita berpindah mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini, insya-Allah. Faedah yang pertama, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiuna wan nasara. Allah Taala sebut nama agama. Yahudi, Nasara. Kita pun kalau boleh bila nak sebut nama pokok ni, sebut nama asal dia. Yahudi tu, Nasara tu. Sebab Allah Ta'ala takbir nama mereka dengan nama ni, Al-Yahud wan Nasara. Habis kita pakai terjemahan sekarang ni, Kristian. Yahudi jadi Zionis. Kita kata dah, Yahudi, Zionis itu sifat kepada puak kumpulan ni, kumpulan yang ada ni, yang nak kena pada Islam tu. Nasara jadi Kristian. Jadi kita kata kekal nama asal tu. Sebab itulah yang digunakan uslub Al-Quran. Dia panggil uslubul Quran. Hak mana Quran guna. Kita tak usah ditukar-tukar. Dalam surah Al-Baqarah, tengok dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, tanda ni pelajar. Kita celek mata sikit. Surah Al-Baqarah ayat 63. Beza susunan. Innal ladzina amanu, buka ayat Al-Baqarah 63. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Tengok ni pelajar. Susunan dia Yahudi, Nasara dan Sabiin. Man amana billah. Mari ayat kita ni, ayat kita baca hari ni bertukar pula. Apa ni? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara. Kenapa Allah Taala tak susun mengikut susun yang asal? Ayat Baqarah Nasara dulu, baru Yahudi, baru Sabiin. Dalam ayat Al-Maidah Sabiun wan Nasara. Lish? Tak jawab. Dia kata dalam Al-Maidah ni, dalam Al-Maidah Nasara Sabiun dulu. Dia Sabiin itu i'rab dia ya. Dia tengok susunan ayat. Itu i'rab. Tapi kalau kata Sabiun pun tak apalah. Yang pentingnya Allah Ta'ala sebut Sabiun sebelum Nasara. Lish? Sebab Sabiun lebih dulu daripada Nasara. Dari sudut dia panggil Az-Zamaniyah. Dari sudut Az-Zamaniyah. Maknanya Yahudi, lepas tu mari Sabi', baru mari Nasara. Nasara last sekali. Lepas tu baru mari Islam, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam ayat kita ni,
dalam ayat Al-Baqarah Nasara was-sabiin. Sebab Nasara lebih afdal daripada Sabi'. Nasara ada kitab, Sabi'in tak ada agama. Itu beza. Mana hak sebut dulu sini ayat kita ni was-sabiuna wan nasara dari sudut tartib zamani. Faham tu? Aqdam fi zaman. Dalam ayat Al-Maidah an-nasara was-sabiin. Nasara, sabiin. Sebab Nasara lebih mulia daripada Sabi'. Wallahu a'lam. Tak sudut panjanglah benda, tak tahu mana ada sabiin, ada ke tidak. Yang kedua, al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua. Allah Taala sebut man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan. Ini semua fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Betapa pentingnya kita beramal dengan amal yang soleh. Sebab pahala ni bukan duduk di keturunan, bukan duduk di kedudukan. Wa innama yanbani 'alal imani wal 'amalus soleh. Nilai kita di sisi Allah Taala berdasar kepada iman dan amal soleh, bukan berdasar kepada keturunan siapa, anak siapa. No. Jangan duk bangga dengan keturunan. Setengah orang ni bangga dengan keturunan. Oh, kami ni keturunan Ahlul Bait, keturunan Nabi, tapi amalan dia tak ikut Nabi. Kita kata no. Kita bukan ikut dia, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar dia mengaku cucu Nabi pun. Cucu tak cucu, kita hormat sebagai cucu, tapi kita tak ikut dari sudut amalan kerana amalan dia bercanggah dengan sunnah. Ingat molek? Maka ayat ini Allah Taala tegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Taala orang yang bertakwa, bukan orang besar, bukan orang kaya, bukan orang ni. Alhamdulillah. Kita orang miskin ni tuan-tuan, jangan bimbang, kita ada bahagian di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi dengan syarat, apa syarat? Kita bertakwa. Tak takwa, tak pakai hijau, Kelantan kata, tak jadi apa. Baik. Faedah yang ketiga, laqad akhadna mitsaqa bani Israil. Kami telah mengambil perjanjian berat dengan Bani Israel. Jadi ayat ini at-tahzir mimma fa'alat Bani Israel. Ayat ini memberi amaran Bani Israel telah menderhaka rasul-rasul. Falamma kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Bila mari rasul bawa ajaran yang tak kena dengan nafsu dia, tak kena dengan selera dia, dia reject, dia lawan, dia dusta. Jadi kata di ulama, Allah Ta'ala cerita kepada kita cerita Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam dalam Al-Quran lil-i'tibar, untuk kita mengambil pengajaran, bukan untuk tahu sejarah. Sebab itulah dia beza di antara sejarah dengan sirah. Hak Nabi Allah Ta'ala suruh kita ikut. Sejarah lain kita hanya mengambil pengajaran, i'tibar, bahawa duduklah keturunan besar setara mana, duduklah dekat dengan Nabi pun kalau tidak beriman tidak menjadi. Ni kita bimbang hari ni. Setengah orang ni jumpa Tok Syekh ni, duk kira nak ambil gambar Syekh. Dua peristiwa besar zaman kita ni berlaku. Waktu Syekh Abdul Rahman As-Sudais mari ke Kuala Lumpur dulu, di masjid wilayah, patah spek, cabut dia matanya, pakat serbu nak cium Syekh. Allahu Akbar. Mari Syekh mahir 2 hari lepas, nya serbu masuk, kata protokol dia tak terkawal, dia masuk dalam bilik tamu VIP tu, nya serbu masuk, pergi peluk Tok Syekh, penak kau itu. Waktu kita nak pergi jumpa dia tu, ketak syarat. Jangan duduk main tunduk-tunduk, jangan duduk macam lah syarat. Tapi muka salah orang Arab ni dia lah peluk-peluk juga sikit lah gitu. Dia tak sihat je ni, orang peluk dakak duk cium-cium gitu. Allahu Akbar, cium tangan tegak habis depan belakang cium. Lepas tu Syekh mengajar lagi tak dengar. Ni masalah kita ni. Cium tak Syekh, ilmu Syekh tak pakai. Benar. Allahul musta'an. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ayat ini Allah SWT bagi tahu kepada kita bahawa
Kita kena belajar sejarah untuk mengambil pengiktibar dan pengajaran. Bila mari hak Nabi bawa dia suka, pakat ikut. Bima la tahwa anfusuhum, bila hak tak setujuangi, kazzabu qatalu. Dusta lawan. Amalah kita ni. Jumpa dengan Tok Syekh nak salam. Syekh mengajar pakat kecam. Allahul musta'an. Ini masalah kita berlaku hari ini. Baik, kita pindah yang keempat. Yang keempat ni Allah Taala sebut, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa, bila mari perkara-perkara yang tak setuju dengan angin mereka, kazzabu, mereka akan dustakan. Maka ayat ini mengambil iktibar, jangan ikut hawa nafsu, ikut wahyu. Ikut nafsu kita banyak tak kenal kita. Berat undang-undang Islam, berat atau berat ni, tapi itu wahyu dari Allah Taala. Kita kena akur, wa yusallimu taslima, kena istislam. Kena istislam maknanya kena tunduk, akur dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dok main. Jadi kata orang, mana-mana orang yang beragama ikut nafsu, bukan ikut wahyu, maka orang itu serupa Yahudi dengan Nasara. Pangan. Yahudi mari kitab Taurat dia tak pakai. Yang dia pakainya hak setuju dengan angin dia. Allahu Akbar. Ingat molek. Jadi sesiapa yang mengubah perjalanan makna kitab, orang itu ikut Yahudi. Sesiapa yang mereka ibadat, ikut Nasara. Dua ni ghairil al-maghdubi alaihim waladhdallin. Dua kumpulan yang besar dalam dunia ni. Jangan sekali-kali kita ikut jejak langkah mereka. Semoga Allah Taala selamatkan kita semua, amin. Baiklah, yang terakhir, yang keempat, wahasibu alla takuna fitnatun wa amu wa sammu. Wahasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu. Jadi ayat ini memberi amaran kepada kita, jangan buat sangkaan sendiri. Tengok Yahudi, dia sangka-sangka. Bila dia buat maksiat, tak apa, Tuhan tak marah. Allah Ta'ala sporting dengan kita. Boleh je. Tengok dia punya. Jadi kata di ulama, at-tahzir. Ayat ini memberi amaran kepada kita, jangan kita rasa selamat daripada apa yang telah Allah rancangkan nak beri azab pada orang yang derhaka. Jangan. Jadi pasal itulah dia berani buat maksiat, dia kata Tuhan tak ambil tindakan. Dia berani buat maksiat sebab dia kata Tuhan baik. Sedangkan Allah Ta'ala sudah sebut dalam ayat ini sebagai pengajaran iktibar supaya kita ambil, jangan berani-berani menentang Allah, jangan berani-berani menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sebab Allah Taala sebut di sini dua perkara, summa'am wa sammu. Yang pertama tadi mana ayat kita ni? Fa'amu wa sammu. Maaf. Yang pertama fa'amu wa sammu summa taba. Yang kedua, summa'amu wasamu katsirun minhum. Jadi Allah Ta'ala sebut yang pertama Tuhan sebut apa? Fa'amu wasamu. Fa'amu wasamu. Itu yang pertama. Jadi buta yang pertama itu mereka tak dengar. Tuli yang pertama ni buta tak tengok dalil. Buta yang pertama tak tengok dalil. Kemudian mari pula sesak, summa'amu wa sammu. Mari yang kedua, ulang balik. Maknanya ini ayat ini mengajar kepada kita erti istiqamah. Bila kita dapat hidayah, peganglah dengan hidayah itu. Gigit dengan gigi geraham, jangan terlepas. Maknanya hari ini alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dapat hidayah. Suka nak jaga solat, jaga aurat, jaga keluarga, suka mengaji Quran, suka tadabbur Quran, kan? Doa kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami, mantapkan kepahaman kami, teguhkan jiwa kami untuk bersama dengan Quran, beri kekuatan pada kami untuk beramal dengannya. Jangan duduk main, tak apa aku ngaji Quran ada beres. Akhir kali lompat sana sini. Quran pun tak baca, tadabbur pun tak ikut, hidup melompat juga, nak kata apa? Ini dia panggil mahalnya, tulis tu, mahalnya istiqamah. Mahalnya istiqamah. Bila Allah Ta'ala beri yang baik, jangan lepas.
Bagaimana kita nak mantapkan istiqamah? Alhamdulillah saya tulis satu risalah ni. Risalah ni istiqamah ni. Tuan-tuan boleh ambil risalah ni. Ini ada panduan kecil di sini, dia panggil panduan istiqamah. Sebab apa? Bila kita dapat hidayah, bila kita dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita ni, kita kena pegang istiqamah. Jangan lari. Jadi di antara istiqamahnya, iaitulah kita kena banyak belajar Al-Quran dan Sunnah, duduk bersama dengan kawan-kawan yang baik, yang ikut perjalanan yang baik ini. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan kita aman di akhirat. Ada risalah dia tulis tajuk dia istiqamah. Alhamdulillah. Kita beri setakat dulu, insya-Allah kita sambung besok ayat 72 biiznillah azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.